Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, ahlan wa sahlan ke channel Ustazah Azriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah semua? Hari ini insya-Allah kita akan mempelajari bunyi huruf hijaiyah yang berbaris fathah atau berbaris atas. Anak masih ingat tak lagi ustazah ada menerangkan di siri yang sebelum ini berkaitan dengan bunyi huruf yang bertempat di bahagian kerongkong atau halkum, bahagian lidah dan bahagian bibir. Jadi insya-Allah hari ini ustazah akan terangkan satu persatu. Anak-anak, mula-mula kita akan mempelajari bunyi yang bertempat di bahagian kerongkong atau halkum. Baik. Anak-anak tahu tak di mana kerongkong atau halkum ni? Ya, biasanya yang kita tahu leher, ya. Leher sepanjang ni leher kan. Kalau kerongkong ataupun halkum berada di sinilah, bahagian sini. Ya. Okey, baik. Anak-anak, bunyinya ada 3 bahagian di bahagian kerongkong, iaitu berada di pangkal kerongkong atau halkum, berada di pertengahan kerongkong atau halkum dan berada di hujung kerongkong atau halkum. Apakah bunyi hurufnya? Baik. Ya, yang awal kita ambil daripada bawah dahulu iaitu a dan ha. Baik, macam mana kita nak tahu kedudukan bunyinya? Kita cuba matikan atau wakafkan. A. Kemudian ha. Boleh anak-anak? Seterusnya kita pergi kepada pertengahan kerongkong, iaitu a. Cuba kita matikan supaya kita rasa tempat dia. Seterusnya ha. Ha pun berada di tengah-tengah. Cuba kita matikan. Ha. Bunyinya hampir menyamai bunyi pedas. Pandai anak-anak. Seterusnya kita pergi kepada hujung kerongkong atau halkum, iaitu o. Cuba kita matikan. Baik, boleh? Ya. Okey, baik. Seterusnya kho. Ya, kita cuba matikan. Kho. Bunyi macam bunyi kahak kan, tapi bukan keluar kahak. Ya. Bunyi seperti air liur lah, dengan bantuan air liur, ya. Kho. Baik, boleh anak-anak semua? Di situlah ya bunyi yang bertempat di bahagian kerongkong ataupun halkum. Baik, seterusnya anak-anak iaitu bahagian lidah. Bahagian lidah ni banyak anak-anak sebenarnya. Dia ada adik-beradik dia, ada sepupu sepapat dia, ya. Tapi yang penting yang anak-anak perlu pegang kemas adalah bahagian lidah. Baik, mula-mula sekali apa dia? Ya, kita ambil daripada bahagian tadi, kita belajar bahagian kerongkong atau halkum. Kemudian kita naik sedikit pergi ke bahagian lidah. Ya, ni dia. Ya, di bahagian lidah ni iaitu bunyi apa anak-anak? Bunyi ko. Di sinilah dia dipanggil dia pangkal lidah. Ya. Jadi bunyi dia cuba kita matikan, ya. Kalau kita nak tahu kedudukan bunyi dia, kita cuba matikan. Ko. Kan? Rasa tak di sini? Ya. Kemudian kita naik di atas ni sikit. Apa dia bunyi dia?
iaitu ka. Ka. Cuba kita matikan. Ak. Ka. Ka. Rasa tak kedudukannya di sini? Atas sikit daripada qa tadi. Baik. Baik anak-anak. Bunyi daripada bahagian lidah yang seterusnya ialah bunyi dha. Dha. Di manakah bunyi tersebut? Ya, kedudukan lidahnya. Baik, yang ini special sikit. Ya, anak-anak, iaitu lidah kita perlu digerakkan ke kanan ataupun ke kiri mengikut keselesaan kita. Ya, baik. Cuba kita matikan dahulu bunyi, ya, iaitu di bahagian kanan. Contohnya ni bahagian kanan saya kat sini lah. Ya. Okey, kita matikan L. Dha. Dha. Ya, jadi sepanjang lidah ini berperanan, ya anak-anak. Ya. Baik, cuba kita pergi ke sebelah kiri pula. Maknanya lidah pergi ke sebelah kiri sikit je, tak perlu banyak, ya. Contohnya L. Dha. Dha. Boleh anak-anak? Baik anak-anak, sebutan bunyi dha suka untuk ustazah ingatkan bahawa anak-anak boleh memilih sama ada anak-anak selesa lidah berada di sebelah kanan ataupun lidah berada di sebelah kiri. Salah satu daripadanya. Ya anak-anak, mengikut keselesaan anak-anak. Seterusnya anak-anak, iaitu bahagian di tengah-tengah ni. Ya, di tengah-tengah ni, ya. Apakah bunyinya? Iaitu ja, sya dan ya. Cuba anak-anak rasa di tengah-tengah lidah anak-anak. Kita cuba dahulu ja. Cuba kita matikan ja dahulu. Aj, ja, rasa? Baik, seterusnya sya. Cuba kita matikan ash. Kita akan rasakan di tengah-tengah ni, kedudukan lidah di tengah-tengah ni. Sya. Seterusnya ya. Cuba kita wakafkan atau kita matikan. Ai. Rasa tak di tengah-tengah ni? Ya. Baik, boleh? Terusnya bunyi apa anak-anak? Bunyi ro, na dan la. Di sini. Ya. Sama ada di sini atau di sini pergerakan lidah kita, ya. Tak sama. Kerana apa? Kerana dia mengikut lidah masing-masing. Ada yang lidah pendek dan ada yang lidah panjang. Jadi kita camkan lidah kita sendiri. Jangan fikir lidah orang lain. Ni kita nak mengaji ni, kita tengok diri kita sendiri, kan? Baik. Cuba ro dahulu. Cuba kita matikan. Kita nak tahu kedudukan bunyi dia, kan? Cuba kita matikan. L. Ro. Kita jangan sebut R. Ya, sebab dalam bahasa Arab, ro perlu ditebalkan bahagian atas. Ya, atau fathah. Tak boleh ra. Sebut ro. Baik, boleh anak-anak? Kita cuba sekali lagi. L. Ro. Baik, bagus. Seterusnya, na. Kita nak tahu kedudukan dia? Kita matikan bunyi dia. N. Na. Ya, di sinilah kedudukan dia lebih kurang, ya, ikut masing-masing. Baik, boleh anak-anak? Seterusnya la. Cuba kita matikan L. Di sini la. Baik anak-anak. Boleh anak-anak semua? Baik. Apa lagi anak-anak? Bunyi bahagian lidah. Ya. Dia ada banyak ni, sepupu sepapat pula ni. Iaitu bahagian di sini, ya. Kita panggil lidah mencecah ke gunting gigi ni. Dia ada 3 adik-beradik dia, iaitu
to, da, dan ta. Ya, anak-anak kat sini. To. Cuba kita matikan. Elto. Elto. To. To. Boleh anak-anak? Lidahkan ke sini ya. Kemudian, apa bunyi seterusnya? Da. Da. Letak lidah sini ya. Da. Cuba kita matikan. Ad. Ad. Da. Da. Ya. Baik, kat sini Ustazah ingin tegaskan di sini bahawa bunyi da di dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, anak-anak belajar bahasa Arab juga kan? Ya, jadi lidah kita perlu letak di sini, bukan di sini. Kalau di sini bunyi Melayu. Ya? Contohnya apa yang biasa kita sebut? Kita sebut dari, diri, duri. Betul tak anak-anak? Cuba anak-anak sebut. Dari, sini kan? Diri, dekat sini juga kan? Lidah kita. Duri, kat sini kan? Lidah kita. Jadi, kita tak boleh letak kat sini. Da tak boleh. Ya? Di sini kedudukan dia yang sebenarnya. Maknanya bunyi dia adalah da. Da. Boleh ya anak-anak semua? Lepas ni semua boleh cakap Arab dengan baik insya-Allah. Ya. Baik, seterusnya bunyi apa? Ta. Ta. Baik. Di sini cuba kita wakafkan atau kita matikan at. At. Ta. Ta. Boleh anak-anak? Di sini tempatnya ya. Baik anak-anak. Bunyi yang seterusnya ialah adik-beradik mana pula ni, sepupu sepapat mana pula ni, iaitu yang lidahnya keluar sedikit, dia keluar sikit daripada gigi kita ni. Ya, boleh anak-anak. Kita cuba. Apa bunyi dia? Iaitu dha, dha dan tha. Macam mana cara dia? Kita kena keluarkan dahulu sedikit lidah, baru kita bunyikan. Boleh anak-anak? Dia tak boleh kita bunyi kemudian baru kita keluarkan lidah. Dia tak boleh macam tu. Ya? Okey. Contohnya, kalau kita nak tahu kedudukan dia, kita cuba matikan atau wakafkan. Contohnya, L. L. Dha. Dha. Boleh anak-anak? Jangan bunyi kemudian baru keluarkan. Contohnya, Dha. Itu kan nama dia jeli lidah. Tu Ustazah kata kena keluarkan dahulu baru kita sebut atau bunyikan kan. Sebab ni bukan jeli lidah ya anak-anak. Okey, baik. Seterusnya bunyi apa? Dha. Dha. Cuba kita matikan atau wakafkan. Al. Al. Dha. Dha. Boleh? Seterusnya apa lagi adik-beradik dia? Tha. Tha. Ya, cuba kita matikan. Ath. Ath. Tha. Tha. Boleh anak-anak? Kita keluarkan sikit je, tak perlu banyak-banyak. Baik anak-anak, bunyi terakhir untuk bahagian lidah ialah bunyi apa anak-anak? Apa lagi yang berbaki yang kita tak bunyikan? Iaitu so, za dan sa. Baik. Bagaimana kita nak tahu kedudukan lidah kita masa tu? Cuba kita bunyikan so. Baik. Anak-anak dapat tak rasakan dan bayangkan ya, lidah akan berada di betul-betul bawah ni. Ya. Okey. Cuba kita praktikkan. Baik. Cuba kita matikan. Else. Else. So. So. Dapat tak rasa? Baik, seterusnya za. Az. Az. Za. Za. Kemudian sa. Cuba kita matikan atau wakafkan. S. S. Sa. Sa. Baik. Boleh anak-anak? Suka untuk Ustazah ingatkan, di bahagian ini sebenarnya ada satu lagi perhatian kita perlu berikan, iaitu so, za dan sa mempunyai sifat yang berdesir. Ya, perasan tak bunyi dia?
Ya. Jadi untuk menjelaskan lagi bunyinya, kita perlu perkemaskan lagi bunyi desiran tersebut. Ya. Baik, apa dia? Ya. Untuk membunyikan desiran yang baik, kita kena kenali dahulu gigi kita. Ya. Jadi gigi kita yang mana satu ni? Jangan tengok gigi orang lain. Walaupun tengok ni pun, ya, gigi yang ustazah ni pun kena tengok gigi kita juga. Okey, baik. Adakah gigi kita seperti ini? Ataupun gigi kita seperti ini? Ya, kan? Ataupun gigi kita seperti ini? Kan rata macam ni. Baik. Jadi selalunya gigi kita seperti ini. Selalunya. Ya, jarang-jarang seperti ini. Kan? Jarang-jarang seperti ini. Kadang-kadang ada yang macam ini. Kan? Dia rata macam ni. Tapi ustazah dah pernah jumpa dah. Ya, subhanallah. Ciptaan Allah, kan? Baik. Jadi untuk menghasilkan desiriran yang baik, kita perlu ratakan gigi kita atas dan bawah ni, ya. Atas dan bawah ni. Contohnya, kita ratakan. Cuba kita matikan dahulu. S, so. Jelas tak bunyi dia? Kemudian Z. Kita matikan Z, seterusnya sa. Sa. Jelaskan bunyi dia. Jadi bunyi lebih kemas dan bunyi dia lebih tajam apabila kita meratakan gigi atas dan gigi bawah. Ya, kalau kita tak ratakan, contohnya seperti biasa, gigi ustazah macam ni, kan? As. Ya, bunyi dia macam terkatup sikit, tersempit sikit, kan? Ya, jadi lebih mudah dan lebih kemas lagi apabila kita ratakan gigi kita, ya. Ya, baik. Boleh anak-anak semua, anak-anak boleh memahami, ya, apa yang ustazah terangkan pada hari ini. Kesimpulannya, perasan tak anak-anak, sekiranya bunyi so dan sa, bunyinya hampir kedengaran seperti bunyi apa anak-anak? Ya, seperti bunyi ular. Kalau za, bunyinya seperti apa anak-anak? Pandai, bunyinya seperti bunyi lebah. Ya anak-anak? Anak-anak, bagaimana? Mudah kan apabila kita tahu di mana kedudukan bunyi huruf yang biasanya kita baca. Ya, apatah lagi bahagian lidah. Ya, senang je. Betul tak anak-anak? Kita perlu tahu adik-beradik dan sepupu sepapat dia. Itu sahaja. Baik anak-anak, untuk bahagian bibir, ada tinggal lagi berapa lagi anak-anak? Tinggal berapa? Ya, tinggal 4 lagi bunyi. Ya, kita ambil tadi daripada kerongkong atau halkum, kemudian membawa kepada lidah, kemudian kali ini kita membawa kepada bibir kita. Ya, baik. Seterusnya adalah bunyi fa. Bunyi fa dia adalah satu huruf ataupun bunyi yang kita perlu letakkan gigi kita di perut bibir. Ya, kita perlu letakkan gigi kita di perut bibir. Fa. Boleh? Cuba kita matikan. F. Fa. Itu dia bunyi dia. Boleh anak-anak? Dia lebih kemas bunyinya, ya. Baik, seterusnya bunyi pada ma. Cuba kita matikan M. Camkan. Bila kita matikan tu atau kita wakafkan, kita camkan bunyi dia. M. Ma. Boleh? Baik, seterusnya wa. Cuba kita matikan. Au. Wa. Boleh? Seterusnya adalah bunyi yang terakhir bahagian bibir adalah ba. Maknanya kita matikan sahaja macam mana bunyi dia?
ab, ab. Dia hanya di atas saja, ya. Di atas bibir. Ab, ba, ba. Baik. Baik anak-anak semua, bagaimana pelajaran kita hari ini? Anak-anak boleh faham jelas dengan sebutan yang Ustazah sebutkan sebentar tadi? Alhamdulillah, Ustazah harap anak-anak semua dapat mempraktikkan atau mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini, ya, ketika kita membaca Al-Quran dan Iqra. Kenapa anak-anak? Supaya kita dapat membaca Al-Quran dan Iqra dengan betul dan bertajwid. Anak-anak, sekian sahaja pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Ma'assalamah wa ila liqa'.